Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 ingin membentangkan tentang peranan kerajaan memperkukuhkan kesepaduan sosial di Malaysia. Grup kami merangkumi 5 orang iaitu Aisyah Mahmud, Ayuni Syahirah, Azah, Intan dan Atirah. Definisi Tauhid, Fiqh, Akhlak dan Tamadun. Tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Definisi fiqh pula ialah ilmu tentang ketetapan hukum Islam daripada sumbernya. Mendapatkan hukum agama daripada sumbernya memerlukan mujtahid yang mempunyai pemahaman mendalam dalam perbincangan fiqh yang berbeza. Definisi tamadun ialah satu proses bagi mencapai satu tahap kehidupan yang lebih sempurna ataupun satu proses ke arah sivil yang mana hasil daripada proses tersebut akan melahirkan ciri-ciri masyarakat bandar, iaitu masyarakat yang mempunyai kehalusan budi. Contoh tauhid terbahagi kepada 3 iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid yang pertama ialah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah meyakini bahawa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam ini. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Tauhid yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu dalam mengerjakan ibadah seperti solat, puasa, zakat, berkorban, berserah diri dan berharap padanya. Ini bertujuan agar manusia mengetahui bahawa hanya Allah Subhanahu Taala semata yang berhak disembah dengan benar. Tauhid yang ketiga ialah tauhid asma wa sifat. Ia adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu Taala dan sifatnya sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulnya. Tauhid ini bertujuan untuk mengetahui bahawa apa yang Allah Subhanahu Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah benar dan mutlak. Contoh yang kedua dan yang ketiga ialah fiqh dan akhlak. Bagi contoh fiqh ialah prinsip-prinsip perundangan Islam, hasil keseluruhan usaha manusia untuk memahami kehendak ilahi. Dan contoh untuk akhlak ialah akhlak yang menurut syariat Islam seperti sembahyang 5 waktu, membayar zakat dan sebagainya. Kita akan melihat bagaimana tamadun dapat dipupuk. Pertama sekali melalui peranan ibu bapa. Sebagai ibu bapa, mereka perlulah mempunyai tingkah laku yang positif dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang kedua, memberikan didikan moral kepada anak. Mereka juga haruslah membina imej yang baik kepada anak-anak mereka. Seterusnya adalah peranan sekolah. Nilai moral boleh diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan fizik, kewarganegaraan, pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Selain daripada itu, sekolah perlulah memastikan guru-guru memegang prinsip keadilan dan tidak memilih kasih dalam tugasan atau pemeriksaan. Kerana guru-guru ini merupakan model kepada pelajar. Terakhir iaitu peranan kerajaan. Kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran untuk menegaskan kepentingan integriti kerana ini akan menjadikan suatu dorongan kepada mereka pada masa hadapan. Bagaimana 3 elemen tersebut dapat berfungsi dalam tamadun? Dari segi akhlak, akhlak berfungsi sebagai pengatur tingkah laku manusia. Ini berikutkan tulisan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin iaitu setiap sifat yang tersemat dalam hati akan tercena kesannya pada anggota badan dan akan bergerak menurut sifat ini. Kata-kata Imam Al-Ghazali boleh diumpamakan sebagai akar yang subur yang menghasilkan pokok yang rendang dan tegap. Manakala akar yang sakit akan dapat dikesan pada pokok yang kelihatan lesu dengan daun yang kekuningan. Dari segi tauhid, tauhid juga mengajar manusia supaya memiliki kesatuan matlamat dalam segala urusan kegiatan kehidupan termasuk usaha membangun negara. Matlamat hidup yang mengarah kepada sesuatu yang hakiki akan mengurangkan dilema hidup yang tidak menentu dan bertujuan. Penghayatan nilai ini akan membawa kepada kecemerlangan dan kestabilan masyarakat. Ini akan membuatkan usaha ke arah mengagung tuntutan agama.
Dari segi fiqh pula, fiqh memastikan syariat Islam itu terlaksana secara keseluruhannya kerana itu adalah matlamat agama Islam itu sendiri, iaitu melaksanakan ubudiyah secara sempurna oleh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks itu, teks-teks dari sumber syariat Islam perlulah dimanifestasikan secara konseptual mengikut realiti dan perkembangan kehidupan manusia. Perubahan budaya dan perkembangan teknologi sebagai contohnya mestilah diselaraskan dengan asas syariat Islam. Seterusnya adalah berkaitan tentang kepentingan akhlak, tauhid dan fiqh dalam tamadun. Bagi kepentingan akhlak, akhlak dapat membezakan manusia daripada haiwan. Hal ini kerana manusia mempunyai akal yang membolehkannya berfikir dan mempunyai sikap yang berbeza daripada haiwan. Oleh itu, apabila masyarakat mempunyai akhlak yang mantap, masyarakat akan melayani antara satu sama lain dengan lebih mesra dan baik. Kemudian, kepentingan tauhid. Tauhid dapat melahirkan seseorang dengan sikap pengabdian diri kepada Allah dan akan wujudnya organisasi atas asas akidah. Tauhid juga akan melahirkan manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan dan menghilangkan nilai kebinataannya. Akhir sekali, kepentingan fiqh. Dengan adanya fiqh, masyarakat akan lebih mementingkan kerukunan hidup bermasyarakat dan menentang keras sebarang elemen yang bersifat individualisme dan dapat mencegah fahaman yang membawa kepada asabiah apabila memahami hukum-hukum fiqh. Terdapat beberapa kesan apabila mengabaikan tiga elemen tersebut. Yang pertama, apabila fiqh diabaikan, masyarakat akan mengalami ketidakfahaman terhadap hukum agama Islam yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini akan menyebabkan kerosakan akhlak sesebuah masyarakat tamadun tersebut. Jika masyarakat tidak mengamalkan prinsip-prinsip fiqh dalam kehidupan seharian, ia dapat menyebabkan tamadun tersebut tidak membangun dan maju. Yang kedua, kesan pengabaian tauhid. Akidah atau keyakinan masyarakat terhadap Allah akan rosak, menyebabkan amalan mereka juga rosak. Maksiat dan doa tersebar luas mengakibatkan turunnya hukuman Allah SAW ke atas umat Islam yang mengabaikan atau meninggalkan tauhid. Yang ketiga, kesan pengabaian akhlak. Keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang besar terhadap tamadun. Contohnya, akhlak yang buruk akan menjatuhkan sesebuah negara, masyarakat dan agama. Tidak dinafikan lagi, akhlak sesebuah masyarakat akan mempengaruhi nasib tamadun tersebut. Kegagalan mempraktikkan akhlak dalam tamadun dapat menyebabkan masyarakat di tamadun tersebut menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Sekian, terima kasih.